Okey ya, sekarang ni saya dah sampai di lokasi lebih kurang pukul 1 pagi. Inilah spot untuk saya akan camping malam ni. Jam dah menunjukkan pukul 12.45 pagi. Suasana sangat gelap. Malam ni malam Jumaat kan. Inilah dia. Saya dah sampai di lokasi untuk camping mulai malam ini. Tenang rasanya kan. Bila suasana gelap, tanpa lampu, hanya bunyi katak, bunyi-bunyian yang memang malam ni saya seorang je dalam gelap ni. Saya belum lagi set up kemah-kemah saya. Okey, Assalamualaikum kepada yang tidak nampak. Assalamualaikum kepada yang nampak saya. Saya berada di sini. Okey. Kita akan mulakan melihat tapak ini Maksud dia seram itu indah. Seram itu indah. Okey, mungkin ramai ataupun mungkin tak seramai yang suka datang pada waktu gini. Sebab jam sekarang sudah pukul 12.51 pagi hari Jumaat. Dah nak masuk hari Sabtu. Okey. Sama saya lagi dalam seram itu indah. Suasana masih gelap. Sejuk. Mungkin embun turun. Cahaya agak kurang. Saya cuma keluarkan barang, letak di luar. Sekejap lagi siapkan tempat tidur. Lepak dulu, right? Sebab suasana malam ni dia boleh rasa cukup sunyi. Unggas, katak, bunyi yang perlahan pun kita boleh dengar. Bunyi yang jauh pun kita boleh dengar. Tak apalah, biarlah bunyi tu kan. Sebenarnya perasaan ni semua orang ada. Perasaan ni semua orang rasa takut. Tapi kita boleh kawal perasaan kita. Kita boleh merasai sesuatu yang mungkin lain. Boleh merasai sesuatu yang lain daripada yang kita biasa lalui. Bunyi sebenarnya salah satu yang kita fikir seram. Dia akan jadi seram. Bayangan yang kita nampak kadang-kadang bayangan pokok, bayangan daun, kita rasa macam sesuatu.
Tapi kita kawal diri. Kita kontrol perasaan kita. Kita amati, kita lihat dengan jelas. Walaupun dia gelap, kita amati dia seboleh-bolehnya. Agar kita memahami apakah itu sebenarnya. Memang kita rasa seram. Memang kita rasa camping ni, waktu seronok kita seronok. Waktu kita happy. Tetapi bila malam, bila gelap, bila cahaya tu kurang, satu perasaan datang. Satu perasaan timbulkan berbagai persoalan. Tapi kita boleh jawab. Kita jawab dengan perasaan kita. Kita jawab dengan akal yang waras. Laluilah. Saya rasa lalui, tak ada masalah. Lalui je. Jangan rasa sesuatu tu jadikan dia satu, apa kita panggil, alasan untuk kita. Tak. Okey. Walaupun seram, itu indah satu hari nanti. Saya suka dengan suasana begini. Tenang, damai. Suasana yang kadang-kadang menggerunkan. Biarlah. Ramai yang mungkin kata, ada ke? Boleh percaya ke? Itu persepsi semua orang. Itu andaian semua orang. Tapi kalau kita cuba, kita datang, kita duduk dalam suasana yang macam ni dah pukul berapa sekarang? Pukul 1.24 hari Jumaat. Hari Jumaat 11 hari bulan. Kadang-kadang saya suka lakukan sesuatu yang saya sendiri nak terokai. Bukan saya nak masuk ke alam dia, tidak. Saya nak terokai, saya nak lihat, saya nak rasa, saya nak satu perasaan. Mungkin dah bertahun saya lalui perasaan begini. Bila kita camping, kita akan lalui berbagai pasar. Kita akan lalui pasar. Kalau kita datang siang, kita rasa nampak suasana kawasan jelas sebenarnya. Bila petang, perubahan cahaya itu sedikit memberi perasaan kita kalau malam nanti macam mana kita nak buat apa. Tapi bila malam, kita bantu kemah kita, camping kita dengan cahaya yang terang. Jadi kita tak takut. Andai kita kehabisan power bank kita habis, lampu kita, bateri habis, dan blackout di saat itu, mungkin kita ada lilin saja. Di saat itu perasaan kita dah jadi lain. Tambah pula kalau hujan, kalau peti, dan kita kalau tepi sungai, kita rasa air bunyi makin kuat. Di saat itu kita mula fikir, nak pack barang, gelap. Nak keluar, gelap. Nak tunggu, kita selalu membaca, melihat tentang kepala air yang turun daripada atas. Kalau di tepi laut pula, suasana dia lain. Suasana dia tidak segelap seperti kita di hutan. Sebab langit yang cerah itu, langit yang cerah dengan sinaran bintang dan bulan itu memberi kesamaran, iaitu bayang-bayang
di pantai. Apa? Saya suka lalui kan suasana-suasana yang macam gini. Saya memang milih untuk lakukan begini. Mungkin orang kata gila lah. Mungkin orang kata dia ni buat bagi kita takut lah. Tak. Proses pembelajaran dalam camping, kita kena lalui berbagai aspek, situasi, keadaan dan masa. Bila kita bermain camping, ada kalanya kita suka dengan campsite berbayar yang cantik. Sampai satu masa kita rasa dah puas, kita rasa dah jemu, kita rasa dah nak rasa suasana yang lain seperti wild camping sebagainya. Itulah aturan dunia camping. Perjalanan dalam camping kita, keluarga kita. Seronok memang seronok. Seronok memang seronok. Sebab tu saya tinggalkan perkataan seram itu indah. Saya cuba perjelaskan. Seram sewaktu kita berada dalam situasi begini. Kita rasa menakutkan. Kita rasa Tetapi selepas beberapa tahun kita dah lalui perjalanan dunia camping dan kita cerita balik kepada orang lain, yang orang tanya, kenapa kau suka camping? Kau tak jumpa ke benda-benda pelik? Ada. Di saat itu kita ceritakan dia balik. Kita cerita dalam suasana yang happy sebenarnya, bukan cerita seram lagi dah. Kawan pula provoke lagi. Habis tu kau tak lari. Habis tu kau tunggu lagi. Bapak kau aku nak tunggu. Mau aku nak lari. Tapi gelak ketawa itu akan mendatangkan satu perkara yang cukup indah. Walaupun dikala kita rasa takut, rasa seram suatu masa dulu. Sebab tu saya jadikan perkataan seram itu indah sebagai satu perkataan yang boleh menceritakan dalam dua situasi. Satu situasi seram dikala kita bercerita kepada orang lain selepas beberapa waktu yang jauh. Kita bergelak indahnya dunia camping kepada kita semua. Bila kita duduk dalam gelap, sebenarnya suasana keliling kita adalah cerah. Bila kita tutup semua lampu, kita akan dapat melihat dalam suasana yang kita duduk itu lebih jauh. Pandangan kita akan nampak lebih jauh. Keliling kita akan nampak lebih jauh. Sekejap je. Bila lama kelamaan kita duduk, kita relax, kita dapat mengawal perasaan, dan kita tak ada takut lagi dah. Kecuali tiba-tiba satu ranting kayu jatuh. Sedangkan kayu itu ditiup angin. Sedangkan kayu itu tadi dah menjadi berat dengan embun yang membasahi kayu. Sebab tu bila dini hari ataupun ke arah pagi, banyak ranting kayu. Kalau kita berada di kebun durian akan luruh. Jadi ini yang kita perlu faham. Tak ada hantu nak duduk di dahan atau kayu yang reput. Hantu pula kalau dia bergayut di kayu, adakah kita fikir beratkah hantu tu? Sebenarnya bayangan. Sebenarnya apa yang kita lihat itu adalah satu manipulasi mata kita. Memang wujud, memang ada. Memang ada. Dia sentiasa memerhati kita. Sebab dia dengan dunia dia, kita dengan dunia kita. Kita sharing ataupun kita menumpang pada situasi tempat yang sama, cuma perbezaan di antara keduanya.
sekurang-kurangnya at least kita belajar untuk berani. Sekurang-kurangnya at least kita boleh merasai sesuatu yang lain dalam diri kita. Mungkin ini pengalaman yang cukup indah. Mungkin ini pengalaman yang mungkin sekali saja. Pengalaman yang mungkin orang lain tak buat. Pengalaman yang mungkin kita buat sebab kita nak merasai. Kadang-kadang kita selalu bercakap, kita selalu bercerita, tetapi kita tak pernah melalui. Sebab tu saya kata, rasalah sekali, buatlah sekali. Bukan kita nak cari dia, tidak. Bukan kita nak cari membahayakan diri, tidak. Cuma kita nak rasa sebenarnya. Kita nak situasi itu kita dapat menyelami perasaan. Bagi setengah kawan-kawan yang tak ada perasaan takut, tu ramai, terlalu ramai. Bagi kawan-kawan yang boleh je, tak kisah jalan malam ke apa ke, sebab mungkin didikan dia daripada kecil lagi dengan suasana begitu. Bagi kita pula yang tak biasa, kita tak pernah lampu itu dipadam, kita tak pernah dibiarkan berada dalam hutan. Jadi bila sesekali kita berada dalam situasi itu, kita akan rasa takut. Kita rasa takut. Kita dengar suara perempuan, kita dengar bunyi-bunyi yang tak sepatutnya. Kadang-kadang bila kita dengar bunyi anjing yang bersahut, kita buat andaian, oh tu hantu tu. Yalah, mungkin kalau saya cakap mungkin salah. Mungkin anjing dia dapat melihat. Mungkin. Tapi ada juga manusia, ada juga kawan-kawan kita yang boleh melihat. Dalam kisah seram itu indah saya, banyak yang bercerita, kata dia dalam seramai 15 orang ada seorang boleh melihat. Susah hidup. Sebab kita tahu dia boleh melihat, dia ada kawasan dengan kita. Sebenarnya kita nak hidup. Bagi yang tak nampak, dia rasa mati macam ni. Itu adalah kelebihan masing-masing. Saya tak nafikan sebenarnya. Gila. Indahnya di sana tu. Okay. So saya tak kemah saya pada malam ni, dah lewat. Dah lah, hari ni hari Jumaat. Saya buat keputusan, saya nak lepak, saya nak datang camping pada waktu malam. Sunyi, tak ada siapa, solo. My family pun dia orang plan untuk Sabtu Ahad baru nak turun. It's okay. Just for fun. Okay. Jangan lupa #seram itu indah.